Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Insyaallah pada pagi yang mulia ini kita tadabbur dan kita renungkan ayat Al-Quran daripada surah Al-Baqarah, iaitulah ayat yang ke-260, ayat yang ke-260. Jadi ayat yang ke-260 ini saya tak nak baca lah dia punya ayat ni, cuma saya boleh baca dia punya maksudnya, maksud terjemahan ayat ke-260 ni. Apa yang dimaksudkan di sini ialah, dan ingatlah ketika Ibrahim, yakni Nabi Ibrahim, berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati." Allah berfirman, "Belum percayakah engkau?" Dia, yakni Nabi Ibrahim, menjawab, "Aku percaya, tetapi agar hatiku tenang, itulah mantap." Dia, yakni Allah, berfirman, "Kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit satu bahagian. Kemudian panggillah mereka, nescaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahawa Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana." Jadi ayat yang ke-260 ni, 260 ini, dia menceritakan bagaimana permintaan Nabi Allah Ibrahim permintaan daripada Nabi Allah Ibrahim kepada Tuhannya, iaitulah supaya menghidupkan sesuatu yang telah mati, menghidupkan orang mati. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni dia dengar doa, dia dengar permintaan Nabi Allah Ibrahim ni, lalu dia arahkan supaya Nabi Allah Ibrahim ni ambil 4 ekor burung. Dalam tafsir dia sebutkan 4 ekor burung, kemudian dicincang. Jadi 4 ekor burung ni burung yang berlainan jenis, disebut dalam tafsir burung yang berlainan jenis. Kemudian disembelih dan dicincang-cincang, cincanglah, maknanya dipotong-potong, dan diletakkan di atas bukit. Maksud kata ialah ada 4 bukit lah untuk 4 ekor burung tu. Dicincang dan diletak mungkin burung A, kita namakan burung A. Burung A ni letak sedikit situ bahagian dia. Kemudian daripada 4 burung A ni letak sedikit di bukit yang lain pula. Begitulah. Jadi dia letak yang bahagian-bahagian burung tersebut. Kemudian Allah menyuruhkan supaya Nabi Ibrahim memanggil burung tersebut, lalu dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, burung yang dicincang dagingnya tadi itu tersebut bercangkang semula dan pergi menghampiri, mendatangi Nabi Allah Ibrahim. Sampai begitu sekali, bila mana seorang hamba dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala makbulkan. Ni nabi, tapi bukan bermakna sebab dia nabi kita tak boleh nak jawab sebab dia nabi lah Allah Taala makbul. Tak. Kita sebagai hamba pun gitu juga kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana sesuatu itu kita nampak macam mustahil. Logik akalnya, burung yang telah mati dibunuh, mustahil dia nak hidup kan. Tapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, benda ni boleh berlaku. Dan benda ni, apa yang berlaku pada Nabi Allah Ibrahim ni, makna kata bukannya Nabi Ibrahim itu minta supaya, bukannya dia tak percaya, bukannya tak percaya pada kuasa Allah, tapi liyatma'inna qalbi. Dalam surah ni dia sebut, dalam ayat Al-Quran ini dia sebut liyatma'inna qalbi, untuk menenangkan hatiku. Maknanya kata supaya hati dia lebih mantap lagi kepercayaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab kita berfikir tentang keagungan Allah Subhanahu Wa Taala ni, dapat pahala. Kita tengok pokok, hebatnya pokok ni, besarnya, dengan daunnya, dengan rantainya. Mestilah orang yang menjadikan pokok ni, yang menjadikan pokok ni adalah hebat.
lebih hebat daripada pokok ni. Makna kata kita berfikir sampai tahap tu, iman kita bertambah, keyakinan kita bertambah dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dah banyaklah benda-benda yang mana kejadian-kejadian alam, benda-benda yang di depan mata kita, dari segi makhluknya, kejadian pokok dan kejadian haiwan banyak. Bila mana kita fikir, maka sudah pasti dan dengan kita akan bertambah lagi keyakinan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu. So bila mana dalam keadaan situasi kita yang orang kata tak tenang ke, situasi kita yang orang kata down ke, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita baca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, bacalah. Di sana dalam Al-Quran ini banyak Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kekuasaan-kekuasaannya kepada hamba-hambanya. Dan salah satunya ialah ayat ini dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-260. Okey, itu saja untuk renungan kita bersama pada pagi ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.